dengan kamu. So part A. Part A kamu ada result adalah cyclohexane dengan cyclohexane di mana satu bagi more soot, satu bagi less soot. Alright, color of the flame is the same, color of the flame orange color. So tak perlu discuss apalah kat situ. Part A discussion kamu kat pertama. The question will be why cyclohexene more soot. Yang ni yang kamu dapat. Alright, dalam result yang ni yang kamu dapat. So dalam discussion apa yang kamu nak discuss adalah kenapa dia more soot. Okay. So macam mana nak bincang kenapa dia more soot? Reason adalah percentage carbon. Reason dia adalah percentage carbon. Kalau kamu kira, cara nak kira adalah cyclohexane. Alright, that is your cyclohexane. Cyclohexane kamu adalah C6H12. Okay, cyclohexane kamu adalah C6H12. Macam mana nak kira percentage carbon dalam sesuatu compound? Formula dia adalah percentage carbon equals to mass carbon over, alright, tepat sikit. Alright, total mass carbon, alright, over total molar mass. Okay, times 100. Okay. Lagi tepat, bukan setakat mass, dia atomic mass. So, atomic mass carbon. Yeah. Okay. So, apa maksud percentage carbon? Kita nak cari peratus carbon dalam compound kamu tak boleh tengok bilangan. Kalau tengok bilangan, dia tak valid. Sebab, cyclohexene kamu pun adalah C6. Tetapi sebab kehadiran double bond, so dia jadi C6H10. Kita tak akan tengok bilangan sebab kalau kamu tengok bilangan kamu sama. So cara yang kita akan buat untuk tentukan kenapa dia lebih banyak jelaga adalah menggunakan percentage carbon. Percentage carbon, total atomic mass of carbon over total molar mass. Saya nak total kat sini. Total atomic mass of carbon adalah 6 darab 12. Saya nak kamu kira total molar mass. Untuk cyclohexane, C6H12. $84. So, kenapa yang atas adalah 6 darab 12? Sebab saya ada 6 carbon dalam tu. So, 6 darab 12 bahagi 84, kira percentage by mass-nya. $85.71. Thank you. 85.71%. Yang ni adalah untuk cyclohexane. Alright, kira untuk saya cyclohexane. Guna formula yang sama, cuma dia akan berbeza dari segi total molar mass. Kamu akan guna formula yang sama. Okay. $87.80. Kawan kamu dapat 87.80%. Yang lain setuju ke? Ya. Okay. So, kamu akan ada kehadiran percentage yang berbeza. Yang ni kira sendiri ya. Kira sendiri bahagi dengan apa, sama dengan apa, bahagi apa. Alright, kira sendiri. Sama je. Cuma dia akan berbeza sebenarnya adalah pada total molar mass sebab bilangan hidrogen kamu berbeza. Okay. So, look at the percentage mass over here. Percentage mass, diorang berbeza walaupun bilangan carbon sama. And obviously, cyclohexene, kehadiran double bond ini, menyebabkan peratus carbon lebih tinggi. Alright. Dan kita tahu, cyclohexene mempunyai jelaga yang paling banyak. Last week kita tengok dia mempunyai jelaga yang lebih banyak. Okay. So, percentage mass dia tinggi. Jelaga dengan percentage carbon adalah directly proportional. Lagi tinggi percentage carbon, lagi tinggi jelaga. Okay. So, kenapa cyclohexene ada lebih banyak jelaga? Sebab percentage carbon dia lebih
tinggi. That is your discussion. Okay, calculation ni kena ada, formula kena ada, tunjuklah. Okay. Dalam part A. Okay, satu lagi yang kamu kena ada dalam discussion kamu adalah equation. Alright, masih part A ya. Kamu kena ada chemical equation. Alright. So, before chemical equation, saya nak tanya sedikit. Saya rasa saya dah tanya last week. What type of combustion happen in your part A? Combustion ada berapa jenis? Belajar kat form 5 dulu. Jenis pembakaran, ada berapa jenis pembakaran? Dua ke meja? Sorry, Fatin? Dua ke meja? Dua. Fatin kata dua. Fatin, apa tu? Dua tu apa? Pembakaran secara terbuka. Pembakaran secara terbuka, yang tu kena saman nanti. Tu bukan bahasa sains lagi. Ada dua jenis, betul? Tips. Produk akan hasilkan carbon dioxide dengan produk akan hasilkan carbon monoxide. So kita namakan pembakaran tu apa? Jenis pertama hasilkan carbon dioxide. Jenis kedua hasilkan carbon monoxide. Complete combustion dengan incomplete combustion. Thank you. Alright. Dia adalah complete combustion dengan incomplete combustion. Yang kita belajar hanya dua je. Dan kamu rasa yang kamu buat di makmal hari tu, complete atau incomplete? Yang mana? Apa masa ambil? Complete. Alright. Putri kata complete. Kenapa Putri? Complete, betul. Sebab? Sebab menghasilkan CO2. Sebab menghasilkan CO2. Awak nampak ke CO2 tu? Hebat Matahan. Hampa masa ambil result SPM, hampa memang pulang balik apa yang cikgu tu ajar ke? Masa kamu ambil result tu, cikgu kamu minta balik ilmu yang dia ajar tu? Kesian gila lah hampa macam tak tahu apa je ni. Okay, complete combustion betul ya kat sini. Complete combustion betul. Satu lagi. Saya suka soalan. Sama ada kamu tanya saya atau saya tanya kamu. So, bersedia dengan soalan lah. So, masuk kelas saya janganlah tak tahu apa. Pilih cari sikit apa yang kamu patut tahu tu. Okay. Complete combustion adalah apa yang kita buat last week. Kenapa complete combustion dengan incomplete combustion? Selain daripada carbon dioxide terhasil dan carbon monoxide terhasil, yang ni adalah teori yang kita tahu sayang. Bukan kamu nampak pun carbon dioxide ke carbon monoxide. Betul? Tapi keadaan untuk pembakaran tu berlaku. Complete combustion akan ada excess of oxygen gas. Incomplete combustion akan ada limited oxygen gas. So, kamu buat pembakaran last week. Bila kamu buat pembakaran dalam makmal last week, kamu bakar cyclohexane dengan cyclohexane kamu. Kamu tutup ke evaporating dish tu? Kamu ada tutup tak dia dengan apa-apa? Tak ada kan? So, bila kamu tak tutup, dia adalah terbuka. Dia dalam keadaan terbuka macam tu. Bila dalam keadaan terbuka macam tu, bermakna surrounding oksigen dalam makmal kamu dengan tingkap yang terbuka tu, kamu ada unlimited supply of oxygen. Okay? Biasanya incomplete combustion ataupun kamu kata pembakaran tidak lengkap tu biasa berlaku dalam bilik tertutup, dalam bekas tertutup. Nampak? Alright, that is your incomplete combustion sebab kandungan oksigen yang tak cukup. Okay? So, that is your complete combustion yang berlaku. Kenapa saya tanya complete type of combustion dulu? Sebab chemical equation akan ditentukan oleh type of combustion. Kita kena tahu dia adalah jenis combustion apa, baru kita tahu produk apa yang terhasil. Alright, so part A ada 3 benda je. Benda pertama, kenapa Mosul? Yang ni benda pertama. Benda kedua adalah type of reaction, what type of reaction yang berlaku. Benda ketiga, chemical equation.
So, chemical equation untuk cyclohexane. Kamu tahu cyclohexane adalah C6H12 tambah dengan oksigen, pembakaran berlaku dengan oksigen, hasilkan is a complete combustion. So, hasilkan apa? Anybody? CO2 and CO2 dan H2O. Thank you. Alright, CO2 dan H2O. Dan soalan saya, Zuhairah, berapa O2, berapa CO2, berapa H2O? Enam CO2 dan 6 H2O. Berapa O2? 9. Thank you. Alright. Your balance chemical equation over here, the same thing for your cyclohexene, kamu kena buat untuk dua-dua, di mana cyclohexene kamu tahu adalah C6H10, sama keadaan oksigen yang lebih dan kamu akan masih menghasilkan CO2 dan juga H2O. Cuma soalan saya sekarang, berapa H2O dan berapa CO2? Christina? Christina tak nak cakap dengan Miss Wong, sedih aku. Azrul? Hai Azrul. Azrul mungkin tengah main game dengan phone satu lagi. Phone ni dia dah mute aku, dia duduk kat situ sebagai gambar profile picture tunjuk belakang je lah kat aku, tunjuk belakang sungguh ni. Hakim? Amal? 6 CO2, 5 H2O ada. Sorry. Tersalah tulis. Alright, 6 CO2 betul, 5 H2O betul. Berapa oksigen saya? 17/2 madam. 17/2. Alright, untuk pecahan, betul lah, setuju lah. Kalau ada salah apa-apa bagi tahu je, kadang-kadang saya pun buat salah. Okey, pecahan. Kita nak bincang sedikit pecahan ni. Kalau nak guna pecahan boleh, pecahan hanya boleh guna untuk gas. Okey, pecahan hanya boleh guna untuk gas. Orang lain selain, kalau dia bukan gas, hang jangan kata nak letak pecahan. Okey, so kita terima 17/2 sebab dia adalah jatuh pada oksigen, gas. Alright, and that is for your part A. Macam mana nak terangkan combustion. First and foremost, kita kena tahu jenis combustion apa, lepas tu apa yang berlaku dalam proses pembakaran tu, apa yang terhasil, alright, what is produced. Dan yang paling penting, kenapa kamu kata jelaga cyclohexene lebih banyak. Okay, so yang itulah percentage carbon adalah jawapan dia. So berhati-hatilah, benda ni bukan setakat buat dalam, bila kamu dah buat dalam amali, dia mungkin boleh keluar dalam final. So tengoklah, alright, tengok betul-betul. Okay, part A settle. Ada soalan apa-apa? Amin. Yang tadi tu kalau buat 17 O2, 12 CO2 dengan 10 H2O. Boleh dengan syarat dia cyclohexene kena 2. Sebab kalau kamu buat 17, 12, 10 sebab kamu darab semua benda dengan 2. Okay, so dia akan jadi 2, 17, 12, 10. Betul kan? Boleh dengan syarat cyclohexene kena 2. Alright? Sebab kamu cancel off 2 tu. Ya. Kalau gas tadi tu kan, kalau kita bubuh tu 8.5 boleh ke Miss? Kita biasa tak buat 17/2. kita biasa guna pecahan atau nombor bulat. Kita tak guna titik perpuluhan dalam balancing equation. Alright? Apa yang Amal masukkan saya rasa dari segi matematik dia betul. Tapi dari segi kimia kita tak tulis pecahan. Kita tak tulis titik perpuluhan. Okay? Man, reason kenapa kena pecahan sebab saya nak nampak yang ni. Okay madam. Okay Miss. Alright, menjawab soalan ya. Dari segi matematik tak salah tapi kita tak buat lah. Lagi soalan? Tanya ya, apa-apa yang kalau duduk dalam otak kamu, kalau macam ni boleh tak tanya. Sebab kalau kamu tu 99.9 tu salah. So tak payah duk assume kalau hang tu betul. I'm just trying to be honest. Kan?
Tak payah duk, kalau macam tu saya rasa betul. Tak ada weh, hang tak payah rasa. Yang hang rasa betul tu 50% salah dah. Jahat kau. Tanya, kalau ada apa-apa rasa yang kamu tulis tu tanya. Okay? Especially organic weh. Especially organic, jawapan kamu boleh lebih daripada satu. So dalam kelas tutor nanti pun sama. Kalau jawapan kamu lain dengan cikgu kamu, tak semestinya jawapan kamu salah. Tanya dia. Okay? Sebab soalan organik ni best. Sebab jawapan dia tak semestinya satu. Jawapan dia tak rigid. Dia tak kegah macam tu. Dia boleh pusing-pusing. Okay? So hati-hati ya. Madam, nak tanya ni. Ha. Masa kita tulis chemical equation, kalau kita tak lukis hexagon tu boleh tak? Kita tulis C6H12 tu. Boleh. Kalau tak ada yang ni pun boleh. Tapi Okay. make sure bilangan hidrogen, carbon kamu betul seperti apa yang dia patut ada. Boleh. Thank you, Miss. Alright. Lagi? Okay, tak ada, kita move on. Kepada Part D pula, Part D paling senang. Kalau Part B, kita bincang solubility. Kalau tak silap saya, solubility yang kamu goncang last week, kamu perasan test tube kamu akan jadi 2-layer solution. Okay? Dengan kata lain, balik kepada soalan last week kita dah bincang. Air duduk bawah atau cyclohexane duduk bawah? Cyclohexane kot. Last week kita buat. Last week kita buat. Air kat bawah ada. Siapa duduk bawah? Lagi? Amal kata air. Tadi tak tahu siapa kata cyclohexane lagi. Air kat bawah. Air kat bawah. Amni kata air kat bawah lagi. Air di bawah ada. Christina kata air kat bawah. Air di bawah. Alkane duduk di atas. Okay, ingatlah. Just kadang-kadang that is one of your observation. Okay, that is one of your observation. So boleh tulis lah. Okay, next kat sini, kenapa dia tak larut? Senang. Yang ni bukan setakat untuk eksperimen ni tau. Yang ni adalah untuk semua solubility yang kamu akan jumpa nanti di mana-mana chapter organic, as long as solubility tu adalah in water. Kalau kita cerita solubility in water molecule, larut dengan tak larut ada satu jawapan je. Hydrogen bond. Kalau dia boleh form hydrogen bond, dia akan larut. Kalau dia tak boleh form hydrogen bond, dia tak larut. Dan hydrogen bond adalah sejenis daya tarikan. Pernah dengar, by the way, pernah dengar hydrogen bond? Okay? Nama je hydrogen bond weh. Dia bukan ikatan. Dia daya tarikan. Hang tahu daya tarikan beza dengan ikatan tu macam mana? Hang letak magnet kutub utara, hang letak magnet kutub selatan. Apa jadi pada magnet tu? Dia akan tertarik. Setuju? Okay, kalau setuju soalan saya. Antara magnet kutub utara dengan kutub selatan tu ada tali tak antara dia orang? Untuk tarik. Tak ada kan? So that is daya tarikan. Dia memang tertarik kepada pasangannya, kepada kawannya, dia akan tertarik tu. So hydrogen bond adalah sejenis daya tarikan. Okay? Dia adalah sejenis daya tarikan. Dan kalau saya tunjuk daya tarikan tadi, kita kena ada keadaan kutub utara, kutub selatan. Ataupun saya kena ada orang A, saya kena ada orang B. Baru dia boleh ada daya tarikan. Kalau saya duduk seorang, ada daya tarikan? Han nak tarik kat siapa weh? Tak ada. Han tak boleh couple. Tak tertarik dengan siapa-siapa. Okay? So kalau daya tarikan means kena ada dua orang, kena ada A, kena ada B, baru dia tertarik. Joke aku yang bodoh macam tu pun hampa gelak. Senang pun hampa terhibur noh. Bagus betul lah. Kelas saya ada yang dah lama dengan saya tu duk kering je dengan saya. Miss Wan buat bodoh lawak lagi. Hampa duk senang. Bagus. Hidup hampa, you have a lot of fun. Okay. So daya tarikan mesti antara dua benda. Dan bila saya kata hydrogen can be formed, mesti adalah antara siapa dengan siapa. Okay. Dan sekarang kita tak larut. Okay. Kita tak larut. Ayat dia this only. Cyclohexane and cyclohexene boleh tulis sekali. Kenapa saya tulis sekali? Sebab observation sama. Cyclohexane and cyclohexene does not dissolve in water. Because, kenapa? Alright, because they cannot form hydrogen bond
with water molecule. Okay. So, kamu kata hydrogen bond. Dan hydrogen bond mesti ada antara. Antara siapa? Antara they. The they adalah cyclohexane dengan cyclohexane dan water molecule. Alright, so hydrogen hydrogen bond tak terhasil sebab tu dia tak larut. Dan nanti akan datang kalau saya buat amali. Okay, kalau kita buat amali, kalau ada peluang hari minggu depan, minggu satu lagi. Saya rasa minggu satu lagi, kita buat amali 3 pula. Okay, amali 3 melibatkan alkohol. Mungkin tak ada dalam lab manual, tapi saya nak tunjuk juga. Kita ambil pula alkohol tu, tambah dengan air. Dan kita tengok dia larut tak. Okay, kalau dia larut, sebab apa? Dengan air, kawan dengan air tu satu je, hydrogen bond. Kalau larut, means dia boleh form hydrogen bond. Dia can form hydrogen bond. Kalau dia tak larut, sebab dia cannot form hydrogen bond. Wait, ayat ni ingat. Bila solubility dengan water tak kisah kat chapter mana, ni je jawapan dia. Tak ada jawapan lain. Okay? So, jangan cakap nanti, oh solubility, dia tak bagi cyclohexane, dia bagi haloalkane. Lepas tu dia bagi tahu, oh haloalkane, dia dah bagi tahu, katakan haloalkane does not dissolve. Alright, does not dissolve. So dia dah bagi tahu dah observation. Dia tanya why. Ayat kamu sama je dengan atas. Because it cannot form hydrogen bond with water. Nampak? Okay. So bila solubility adalah dengan air. Bila solubility adalah dalam air, kawan baik kamu adalah perkataan hydrogen bond. Kalau larut, boleh form hydrogen bond dengan air. Kalau tak larut, sebab dia tak boleh form hydrogen bond dengan air. Easy. Kamu akan jumpa solubility dalam chapter lain. So make sure kamu ingat. Okay. Dan solubility kita tak bincang sebab solubility ni fakta. Dia larut-larut lah. Tak larut lah. So tak ada apa-apa explanation lain. Lagipun sekarang dia memang tak larut. So kalau dah memang tak boleh buat apa, memang lagilah tak ada explanation lain. So part B, your discussion just basically satu sentence je. Kamu hanya perlu explain kenapa dia tak larut. Habis. Maka penuh. Okay. So kalau solubility keluar dalam practical test, hang tak boleh buat, ketuk kepala hampa sampai penyek. Tahu? Okay. Sumbat dan tak kasar sangat, jahat. Simpan balik. Sekejap lagi kita simpan untuk yang akan datang. Alright. Saya nak tinggal part C untuk last. So saya nak bergerak dulu kepada part D. Part C kita simpan saja sebab dia panjang. Okay, kita bergerak kepada part D dulu. So sila tengok result untuk part D kamu ya. Saya tengah bincang D. D kamu minggu lepas kita buat Bayer test. One of the very favorite test. So first and foremost, saya rasa kita perlu tahu function of the test. Bila kita buat Bayer test, bila kita buat bromine test, apa guna test tu? Based on your result, rasa-rasa apa guna Bayer test? Satu, purple color remain unchanged. Satu lagi, purple color decolorize and form brown precipitate. Okay, betul. Setuju? So, dapat dua observation yang berbeza untuk alkane, untuk alkene. Therefore, apa function Bayer test? Bila masa kamu nak guna Bayer test rasa-rasa? Naim? Naim? Aku rasa Naim mute aku. Apa pasal tak? Apa rasa? Cepat, kawan yang lain voice kan suka nanti dia message kawan dia backup lah. Oh, dia tak. Okay. Ya Naim, apa function Bayer test rasa-rasa? Naim tak sihat ke?
Xiaomi. Alright. Anybody? Function Bayer test, rasa-rasa apa guna dia? Bila masa kamu nak guna dia? Dia boleh bagi dua observation yang berbeza untuk kamu, untuk alkane dengan alkene. So rasa-rasa apa guna dia? Tak tahu lah madam. Miss. Tak tahu lah Miss. Kalau kita nak tahu sama ada dia saturated atau unsaturated. Betul? Satu sebab dia saturated dengan unsaturated, betul? Alright, satu sebab dia saturated dengan unsaturated. So, senang je weh. Hang guna Bayer test untuk bezakan diorang lah. Last week saya dah bagi tahu dah. Masa kita buat amali, bukan last week, last 2 weeks. Alright, saya dah bagi tahu dah. Bila kamu buat amali, alright, kerja kita dalam amali hari tu adalah untuk membezakan saturated dengan unsaturated. So, bila kamu guna Bayer test hari tu, Bayer test boleh bagi observation yang berbeza. Dengan kata lain, dia bagi result yang berbeza. Okay? So, function Bayer test adalah to identify, ada dua ayat, boleh guna dua-dua, to identify presence of carbon-carbon double bond. Kenapa carbon-carbon double bond? Yang ni kamu akan nampak dalam equation nanti. Carbon-carbon double bond. Okay? Ataupun kamu boleh guna function Bayer test adalah to differentiate. Alright, to differentiate alkene from alkane. Okay. Sebab kamu dapat sekarang, kamu dapat dua result yang berbeza. Carbon-carbon double bond dapat result satu, brown precipitate dengan decolorized of purple color. Alkane dapat result satu lagi yang di mana purple color remain unchanged. So, ada dua-dua ni, ayat dua ni nampak ada berbeza. Dua-dua ayat ni membawa maksud yang sama. Dua-dua ayat ni sebenarnya membawa maksud yang sama. Gunalah mana-mana yang kamu senang nak hafal. Okay? So, satu, to identify the presence of carbon-carbon double bond, to differentiate, ataupun to differentiate the alkene from alkane. Boleh. Okay, that is the function of Bayer test. And, kalau kita dah tahu function of Bayer test sebelum kita sambung, obviously saya nak tengok kepada chemical equation. Okay, kita nak tengok kepada chemical equation. Alright, chemical equation saya yang pertama, saya ada kehadiran cyclohexane. Saya react dengan KMNO4, OH minus, coal. Ni reaction saya. Okay. Dan kita tahu cyclohexane kat sini. Ada reaction atau tak ada reaction? Ada perubahan dari segi observation? Tak ada madam. Alright. Madam ke miss kan apa tak payah ada apa betul 2,000 kali dalam masa 1 jam ni. Panggil je lah apa pun aku tak kisah. Han jangan wui je kat aku. Limas aku. Limas. Saya tak kisah pun panggil dia apa pun. Okay, baik ya, cyclohexane. So cyclohexane react dengan KMNO4, OH minus coal. Sebelum saya sambung dengan result, OH minus dengan coal wajib. Alright, OH minus sebab yang kita guna hari tu adalah alkaline. Yang kita guna hari tu adalah alkaline. Kenapa saya insist? Sebab kita boleh ada KMNO4 in acidic medium. Kita tak jumpa lagi. Kamu akan jumpa dalam 2 minggu lagi kot. Okay, dalam tutorial kamu. So KMNO4 dalam acid atau dalam base adalah sangat penting. Make sure OH minus ada. Pertama. Kedua, disebabkan observation tidak berubah, purple color of KMNO4 remain unchanged. Therefore, in the chemical equation, kamu boleh tulis no reaction. Okay, jangan tinggal kosong, jangan tinggal tak tulis apa. Kalau kamu tinggalkan dia macam ni, itu nama jawapan kamu tak lengkap. Itu makna jawapan kamu tak lengkap. Chemical equation kena ada mula, kena bagi tahu guna apa, kena bagi tahu akhir dia apa. Okay, so kalau akhir dia tak ada perubahan, tulis no reaction. Make sense? Okay, alright. Next, saya ada kehadiran cyclohexane. Dalam test yang sama, disebabkan kita buat test yang sama, so reagent condition semua sama. Orang tengah ni kena sama sayang. Orang tengah ni kena sama. Kenapa orang tengah ni kena sama? Sebab kita semua orang buat Bayer test. So kita akan guna bahan yang sama, keadaan yang sama. Okay?
So yang ni kena sama. Tak boleh beza. Next, apa yang berlaku kat sini? Rasa-rasa? Perubahan berlaku kat siapa? Ada yang dah buat? Dayana? Ya, Miss. Dah buat? Dah. Perubahan berlaku kat mana, Yana? Dekat C. Cyclohexene. Ya, dia berlaku kat C cyclohexene, ya. Tapi dalam cyclohexene tu bahagian mana yang dia ada perubahan? Dia berubah kat semua tempat ke? Dia berubah kat semua ni? Tak. Damia? Dekat double bond, Miss. Yes, pada double bond. Kenapa saya nak ajar dia berlaku pada mana? Saya hanya nak kamu fokus pada kedudukan double bond tu. Dia berapa carbon yang lain? I don't care, man. We don't care. Not I don't care. We don't care. Saya hanya nak tahu double bond duduk mana. That's it. Double bond sahaja yang akan berlaku perubahan sebab nanti bila kamu buat reaction, semua yang lain kekal tidak berubah. Orang yang pegang double bond tadi, this guy and this guy adalah orang yang ada perubahan dan perubahan yang berlaku adalah OH. Betul? Alright, kamu dapat diol. Dan kamu akan dapat satu lagi orang adalah MnO2. Your brown precipitate. Okay, your brown precipitate. Dalam soalan chemical equation untuk eksperimen, sebab kamu dah buat amali tu. So, MnO2 kena label dengan satu arrow ke bawah. Tahu tak arrow ke bawah ni maksud apa? Teka? Mungkin tak pernah guna, dalam SPM kamu mungkin tak pernah guna. Arrow ke bawah. Teka, tak nak teka apa? Otak Tahu Miss, tak tahu. teka weh, teka. Teka salam tak apa. Saya dah bagi tahu dah, MnO2 tadi tu apa? Brown putih. Brown precipitate. Dan brown precipitate, ingatkan balik, brown precipitate last week dalam test tube kamu duduk kat atas ke duduk kat bawah? Kat bawah. Bawah. Alright, arrow ni sebenarnya Bawah. chemical equation sebenarnya adalah mendakan. Alright, ataupun bahasa Inggerisnya precipitate lah. Okay, tak nak guna arrow. Saya suka guna arrow sebab saya malas nak tulis. Cikgu malas kan? So, kalau tak nak guna arrow, tak ada masalah. Jangan guna arrow, tapi kamu kena label brown precipitate. Alright? So, pilihlah sama ada guna arrow ataupun kamu label brown precipitate. Okay? Ada dua ya chemical equation ni. Bila dalam chemical equation, alright, kamu ada arrow, satu arrow ke bawah adalah precipitate. Kalau dia ada solid precipitate, kita guna arrow ke bawah untuk benda yang mendakan tu. Satu lagi adalah arrow ke atas. Kalau precipitate adalah arrow ke bawah, rasa-rasa arrow ke atas tu apa? Apa benda yang akan terhasil dan bergerak ke atas? Hampa tengah bernafas tu Gas lah. Oksigen. Gas. Bukan oksigen je, gas. Any gas. Sebab bila kamu buat reaction, kamu mungkin boleh dapat precipitate, kamu mungkin boleh dapat gas, depends on reaction tu apa. So arrow boleh arrow ke bawah atau arrow ke atas. So arrow ke bawah bermakna dia adalah mendakan atau precipitate. Kalau arrow ke atas, kalau yang dihasilkan tu adalah gas. Okay. So tu cara nak tulis equation. And saya dah bagi tahu dah pun, saya tinggal soalan kat kamu last week adalah siapa brown precipitate tu. So this is the brown precipitate. Brown precipitate kamu adalah MnO2. Okay, kita nak bergerak kepada kimia sikit. Sekarang pun memang duduk kat kimia lah. Kita nak bergerak ke soalan tutorial kamu sikit. I want to remind you again, we only pay attention at the carbon-carbon double bond.
So in the other words, kalau saya ada structure like this. Alright, kalau saya ada structure like this. Katakan, tak kisahlah panjang mana pun. Saya ada double bond kat sini. Lepas tu saya buat reaction KMNO4 OH minus CO. Okay, Bayes-Thass kan? Alright, reaction berlaku kat mana? Reaction berlaku kat mana? Dekat double bond. Betul? Kat double bond. Yes. Reaction hanya akan berlaku pada dia. Dengan kata lain, kamu akan ambil kertas soal jawapan kamu, kamu akan basically tekap balik apa yang berlaku. Alright? And reaction hanya akan berlaku pada dia. Orang yang pegang double bond dapat OH, orang yang pegang double bond dapat OH and kamu dapat MnO2 lah. Okay? Cuma apa yang saya nak bagi tahu kat kamu, reaction hanya berlaku pada orang yang pegang double bond. Orang yang pegang double bond, reaction berlaku. Orang lain ada perubahan. Dia pasu bunga, tahu pasu bunga yang kat rumah mak kamu tu letak bertahun tapi tak ada function. Alright, for display purpose only. Structure kamu mungkin nampak panjang. Kamu mungkin akan dapat soalan sependek macam ni. Mungkin kamu kata, alah teacher soalan exam tak keluar panjang macam ni. Betul. Kamu mungkin akan dapat soalan sependek just like that. Kamu dapat soalan pendek gila macam tu. Okay? So perubahan tetap hanya adalah berlaku pada orang yang pegang double bond sahaja. Dapat OH, dapat OH. Apa yang saya nak ajar dalam sini, apa yang saya nak insist sangat-sangat kat sini adalah kita hanya fokus pada satu orang. Orang yang menyebabkan perubahan. Orang yang akan berlaku perubahan. Orang lain salin balik. Nampak? So bila belajar organik kimia, bila kamu belajar organik kimia untuk chapter yang akan datang nanti, bila kita buat alkohol, kita jumpa OH. Bila kita jumpa aldehyde ketone, kita jumpa double bond O. Betul? Alkohol kita jumpa OH. Belakang tu berapa ribu carbon, we don't care. Why do I need to care berapa carbon? Salin balik je lah. Sebab reaction hanya akan berlaku pada dia dan dia. So kita cari OH duduk mana, kita cari double bond O duduk mana, kita cari carbon double bond duduk mana. Carbon lain, salin balik. Okay? Sebab soalan amali kamu sekarang guna cyclohexane, 6 carbon ring. So apa yang saya ajar guna 6 carbon ring. Kalau dalam exam sekarang keluar 4 carbon ring, awak tak boleh buat Bayer. Nanti budak akan keluar statement, Miss Wong tak ajar 4 carbon ring. Aku ketuk kepala hamba. Saya tak kisah dia berapa carbon ring, saya hanya kisah double bond duduk mana. Sekarang yang saya ajar adalah berlaku pada double bond. Bukan berlaku pada cyclo 6 carbon tu. Make sense? Alright, sebab soalan practical test boleh guna alkene macam-macam. Saya boleh ada alkene like this. Alright, janji dia ada double bond, dia akan berlaku. Saya boleh ada alkene like this. Alkene juga. Awak dia berlaku kat semua carbon ke? Yang ni Miss Wong pernah ajar? Tak pernah juga. Okay? Tapi Miss Wong pernah ajar double bond. Yang lain buat apa? Yang saya tak highlight tu buat apa? Salin balik. Kalau susah sangat nak salin balik, pergi kat co-op, beli kertas carbon, tekap. Tahu? Aku menyampah bila salin balik pun budak salin salah tu aku menyampah. Okay? Kita hanya perlu salin balik yang tak berkaitan dan kita hanya fokus pada siapa pegang double bond, siapa dapat OH. Habis cerita. Make sense? Okay? So ingat dah, kita fokus pada orang yang berlaku perubahan. Kita bukan fokus pada structure. Kalau hang nak hafal structure, jenuh gila bah. Aku bagi structure ni, soalan lain. Aku padam, aku jadikan dia macam ni, soalan lain pula. Betul tak? Takkan hang nak hafal bilangan karbon semua, susunan karbon semua. Tak payah, kita hafal double bond je. Okay? Senang? Alright, then your life will be easy. Okay,
So that is your Bayer. Dalam Bayer, yang penting kamu kena tahu function. Apa function untuk Bayer test? Pertama. Yang kedua, kamu kena tahu Bayer guna bahan apa? Bayer guna KMNO4, OH minus, CO. Alright, Bayer guna KMNO4, OH minus, CO. Yang tu kamu kena tahulah. Pertama, function dia apa? Kedua, dia guna apa? Ketiga, siapa yang berlaku reaction? Okay, siapa yang berlaku reaction? Reaction akan dapat apa? Bahan apa yang terhasil? Okay, bila dia macam, Bayer test tu macam resepi lah weh. Hang kalau mak kamu suruh masak ayam masak merah, hang kena tahu lah ayam masak merah tu rasa dia macam mana dulu. Betul? Hang kena tahu lebih kurang apa function dia, orang makan bila. Alright. Okay, dia kena makan dengan apa. Okay. Lepas tu kamu kena tahu lah bahan dia apa. Hang nak masak ayam masak merah takkan pilih kicap. Betul? Alright. So, hang gelak betul lah kan? Ke letak kicap juga? Saya tak tahu. Saya tak pandai masak, saya beli je. Saya pandai beli je. Okay? So, dia macam tu. Dia resepi, dia satu proses. Dia satu reaction. Hang kena tahu lah resepi dia macam mana. Okay? Alright. So, that is your Bayer test. Very, very famous test. A test that we always use in alkene. Kamu akan jumpa balik test ni nanti di topik 3 yang di mana kamu belajar alkene. So, kamu akan jumpa balik benda ni. Okay? Very, very important. Okay, question untuk Bayer? Boleh, tak boleh? Okay. Faham? Okay, alright. Kalau okay, kita move on to the last one. Your part C. Saya ada kehadiran bromine test. Alright. Reagent yang kita guna adalah Br2 in CH2Cl2. Yang kita guna hari itu adalah Br2 in CH2Cl2. Sama saya nak tahu function dia. Rasa-rasa apa function bromine test? Kenapa kamu buat bromine test? Azrul? Azrul? Kawan persesat dah. Kawan persesat dah. Tak apa. Minggu yang kita ada amal ni kat lab kita panggil. Azrul je kena jawab semua soalan. Ada Miss. Ada. Miss ada. Hang ada tak? Miss ada. Nampak? Miss ada. Alright. Miss ada. Hang yang tak ada. Alright. Function of bromine test. Anybody? Shakira? Shakira. Kita kena positif Miss Wong. Line mereka tak okey kot. Okay, tak apa saya jawab. Okay. Alright, function of bromine test sama macam Bayer. Kerja kita adalah untuk bezakan alkane dengan alkene. Alright. So function dia ayat yang sama macam Bayer je. To differentiate alkene from alkane. Alright. Kerja dia adalah untuk bezakan alkene dengan alkane lah. Same thing. Alright. Function memang eksperimen kita pasal tu pun. Eksperimen kita memang nak bezakan alkene dengan alkane. Okay. Cuma dalam bromine test sekarang dia ada dua keadaan. Condition dia ada dua. Alright. Condition dia ada in the dark. Condition dia ada in the UV. Soalan saya, in the dark yang boleh bezakan diorang atau in the UV yang boleh bezakan diorang? In the UV. UV. Tak. Okay, setiap kali saya tanya soalan, fikir 3 saat baru. Setiap kali saya tanya soalan, fikir 3 saat baru jawab. So soalan saya sekarang balik kepada, saya ada dua keadaan, saya ada UV dengan dark. Mana satu boleh bezakan alkane dengan alkane? 3 saat. 1. Dark. 2. Dark. Tak. Dark. Dark dah. Amal dengan kawan? Dark ke UV? Tak. Dark. Okay. Tak. Dia memang dark. Okay. Dark. Okay.
Apa kelas apa senang terhibur lah. Baguslah abang. Kelas saya yang lain duk kering je dengan aku. Mungkin dia letak gambar je kot, dia tak bergerak pun. Okay. So condition over here adalah dark. Okay, condition over here adalah dark. Dark ni adalah yang kita nak untuk bezakan alkene dengan alkene. So dalam exam nanti kena ingatlah condition apa yang patut dapat result berbeza. Sebab UV kamu patut dapat result sama. Okay. Untuk yang ni habis. Reagent dah ada, condition dah ada, function dah ada. Kita bergerak macam biasa kepada chemical equation. Okay. So chemical equation kat sini kena ada 4 chemical equation. Sebab kamu ada kehadiran UV dengan kehadiran dark. Saya lukis dulu kedua-dua chemical equation untuk cyclohexane. Cara tulis, besarnya tambah saya. Alright, cara tulis tambah Br2, CH2Cl2. Over here adalah dark yang pertama. Saya letak dark sebagai pertama. Siapa letak UV pertama tak ada masalah. So untuk dark pertama, cyclohexane. Cyclohexane in the dark ada condition? Ada result? Tak ada kan? So kalau tak ada, remain no reaction. Okay? Kita buat condition lah, kita buat by condition. In the dark dulu semua. So cyclohexane pula in the dark. Cyclohexane pula in the dark. Kita buat condition supaya saya nak kamu nampak beza dia. Alright, kedua in the dark. So in the dark sekali lagi, ada reaction atau tak ada? Ada. Alright, semua duk mengangguk. Okay, ada. Putri saya ada 2 putri. Putri Aqua. Terus dia live. Kesiannya orang lain tak okay. Syakira, tadi saya tak dengar suara Syakira lagi. Hai Syakira. Ya, madam. Ya saya. Alright. Br2 in dark. Ada reaction atau tak ada? Ada. Berlaku pada? Perubahan apa yang berlaku bila Syakira kata ada reaction? So produk kamu dapat apa? Perubahan dekat double bond lah sebenarnya. Hafizah couple ya dengan dia? Backup siapa? Tak ada lah. Saya tolong jawab ya. Aduh. Bagus. Alright. Apa kalau waktu apa respon laju gila, semua duk gelak. Bila aku duk ngajar semua duk. Apa ni kan? Pilih kasih betul lah. Takkan tiap-tiap topik aku nak cakap siapa couple dengan siapa, jenuh lah aku. Alright. So ada, dan sekali lagi perubahan dia adalah kamu masukkan BR. Alright, kamu masukkan BR. Cuma apa yang saya nak kamu fokus kat sini? Sekali lagi sayang, perubahan hanya berlaku pada karbon yang pegang double bond. Orang lain kita salin balik. Kita tak kisah pun orang lain tu berapa, duduk di mana, macam mana kita tak kisah. Kita hanya kisah double bond saya duduk mana, apa berlaku pada double bond. Belajar cara macam tu. Dan organik kimia senang. Kalau kamu belajar nak tengok struktur tu sebagai keseluruhan, kamu nak nampak karbon semua, memang hang pening. Memang hang rasa organik kimia awak lah susah sangat, banyak sangat karbon ni. Memang kamu pening. So saya nak ajar cara senang. Sebab kamu tak perlu tengok yang lain pun. Yang lain tu hang copy paste je. Tapi hampa copy paste pun salah. Tu masalah dia lah. Masalah dunia tu. Masalah dunia. Okay. So, keadaan yang saya bagi kat sini dua-dua adalah in the dark. Okay, dua-dua adalah in the dark. Satu no reaction, satu ada reaction sebab kamu menghasilkan produk lain. Okay. Next, kamu ada cyclohexane. Tapi yang berubah sekarang adalah kamu ada kehadiran UV. Okay. Soalan saya, kamu akan ada perubahan berlaku lah. Obviously, betul. Nadira, perubahan kamu, produk kamu dapat apa? HBr. Produk kamu dapat HBr, betul. Lagi?
Cyclohexane ada BR dengan H. Ada BR dengan H. Ada berapa BR sayang? 1. 1 BR. Alright, dia akan pegang 1 BR di mana-mana satu carbon. Kamu ada 6 carbon, hang letaklah BR kamu kiri, kanan, atas, bawah, saya tak kisah. Tapi satu je syarat saya. Dia hanya boleh pegang 1 BR. Alright, dia hanya boleh pegang 1 BR. Duduklah kat mana pun saya tak kisah. Okay, next. Kamu ada double bond lagi, sekali lagi kamu ada cyclohexane, exactly the same, tetapi yang berubah kat sini hanya adalah daripada dark kita ada kehadiran UV. Ada tak beza produk? Ada beza produk? Tak ada ya, sama macam atas, masih berlaku hanya pada double bond dan perubahan dia hanya masih adalah masukkan BR, masukkan BR. Setuju? Okay. So, obviously kat sini yang boleh membezakan cyclohexane dengan cyclohexane, yang boleh bezakan alkane dengan alkene mesti adalah keadaan in the dark baru boleh bezakan. Sebab satu bagi no observable change, no reaction, satu lagi bagi result. Okay, bagi result yang kamu nak tu. So, kalau nak buat bromine test untuk bezakan alkane dengan alkene mesti adalah in the dark. Setuju untuk yang tu? Yang tu basic lah. Okay, setuju. Settle. Saya ada soalan lebih lagi, mana boleh settle macam tu je apa kelas. Okay, soalan saya. Kenapa yang ni ada HBr? Proses apa yang berlaku menyebabkan dia ada HBr kat sini? Tutur sampai mana? Madam. 1 point? 1.5. Okay. Patutlah kamu tak boleh jawab. So, saya ajar lah. Alright. Benda ni kamu akan belajar kat 1.6. Okay, benda ni kamu akan belajar kat 1.6. Saya tak mendoakan budak saya tahu lebih daripada apa yang kamu dah belajar. Tapi saya harap apa yang kamu dah belajar tu, kalau saya tanya isomer sekarang hang boleh buat tu, saya syukur dah. Alright. So, nak try isomer sekarang? Alright, so yang tak belajar lagi tak apa, saya ajar. So dengar betul-betul. Okay, kenapa satu ada HBr, satu tak ada HBr? Kita tengok apa yang berlaku dulu in detail. Yang berlaku kat atas ni sebenarnya, setiap carbon ni kalau kamu tengok betul-betul, setiap carbon ni masih pegang 2 hidrogen. Setuju? Alright, sebab dia skeletal kan? So yang tu setuju Okay. So, apa yang berlaku kat sini adalah BR2 ni akan putus. BR2 ni, BR2 kan? BR2. Ikatan dia akan putus, dia akan jadi BR1, BR1. Dan apa proses yang berlaku adalah penggantian berlaku. Gantian berlaku. Gantian macam mana berlaku? Gantian H diganti oleh BR. Saya highlight satu H dengan satu BR. Dengan kata lain, H bawah sebenarnya kekal. Setuju? Okay. Nampak Tak payah fikir kimia banyak pelik-pelik pun. Sekarang H ni belah, BR tu ganti. Saya guna perkataan ganti. Bila BR ganti bermakna H saya terapung dah kat luar. Dan H saya terapung kat luar, BR masuk. Saya ada satu lagi BR. So H dengan BR tersebut akan combine lah. Dapat HBr. So nampak kenapa ada HBr? Okey, pertama. Kedua, nampak tak konsep gantian di sini? So, apa maksud ganti? Kelas kamu sekarang 19 orang. Okey? Dan saya tak minat pada, katakan saya tak minat pada salah seorang. Kena ambil budak lelaki kan. Saya ambil budak perempuan, kecil hati tu kan. Alright, katakan saya tak suka kat Hakim. Hakim saya suka je Hakim. I love everybody. Okay?
So katakan saya tak suka Kak Hakim. So apa yang saya nak buat adalah saya nak ganti sebab kerusi dalam kelas kamu hanya 19. Saya nak ganti Hakim dengan budak favourite saya daripada kelas lain. Tak ada apa budak tu tak wujud tak ada budak favourite. Okay, so apa yang berlaku? Kerusi dalam tu 19 orang. Kalau saya nak bawa masuk budak yang saya suka tu masuk kelas kamu, saya kena buang salah seorang. Betul? Saya buang dan saya masukkan budak seorang lagi. Itu nama proses ganti. Total dalam kelas masih adalah 19 orang. Total ikatan yang saya ada dalam ni, masih kekal. Cuma atas kerusi tu tadi adalah hidrogen, sekarang atas kerusi tu adalah Br. Yang pasti, bilangan kerusi sama banyak. Kita hanya ganti. Dalam proses penggantian, seorang kena keluar dulu, seorang kena berambus dulu, baru seorang lagi tu boleh masuk. Okay? Setuju yang tu? Okay, kalau tak faham perkataan ganti tu aku tak tahu dah, kena cakap Cina dah ni. Alright, okay. Kau pandai Cina? Kau tak pandai BS? Pandai Cina, teacher, I can speak very fluent Chinese. Oh, saya pernah dapat student Malay yang sekolah Cina daripada sekolah rendah. So, bahasa Cina dia memang jauh lagi fasih lah berbanding saya. Like, jauh. Dinosaur aja, Miss. Apa dia? Dinosaur aja pandai cakap Mandarin, Chinese. Cakap? Oh, dia boleh cakap, saya tak boleh. I'm not Chinese educated, not so well, but okay, survive, boleh cakap. Alright, so tak payah nak kutuk aku dalam Cina. Kutuk-kutuk tu semua saya faham. Okay, yang tu penting. So, next, apa yang kita nak tengok kat sini? Yang seterusnya, kenapa tak ada HBr? Kita tengok dulu kenapa tak ada HBr. Okay? Saya masih ada keadaan BR. Okay? BR masih akan putus dan jadi BR like this. Sebiji. Lepas tu kita tengok pula pada double bond sayang. Tengok pada double bond. Sebab carbon ini sekarang dah pegang satu double bond dengan satu single bond. Bermakna carbon ni hanya pegang satu hidrogen sahaja lagi. Setuju setakat ni? Okay, sekali tahu nak kira satu carbon boleh pegang 4 ikatan. So carbon tu dah pegang 3, bermakna satu lagi tu hidrogen. Dan saya nak tunjuk pula kat sini. This guy, alright, double bond yang kamu kata ada perubahan tu. This guy sekarang pegang 3 ikatan. Satu BR, alright. Lepas tu single bond. Dia sebenarnya pegang lagi hidrogen tersebut. Okay. Soalan saya. Pertama, kamu akan nampak agak jelas. BR sebiji masuk. Betul? So, ada tak hidrogen yang keluar? Tak ada. Betul? Hidrogen kekal kan? Nampak tak? Hidrogen kekal. So, tak ada hidrogen yang keluar. Bila tak ada hidrogen yang keluar, saya tak ada keadaan macam ni. Saya tak ada keadaan hidrogen duduk sebiji. So, tak ada dah. Satu lagi. Saya ada 2 BR. Tadi, hanya 1 BR masuk. 1 BR ganti. Sekarang, 2 masuk. Ada tak BR duduk seorang-seorang? Tak ada juga. So, boleh tak saya tulis HBr? Tak boleh sebab saya tak ada H dan Br tu pun. H tak keluar, dari awal hidrogen tak keluar. Dari awal hidrogen saya kekal. Duduk dan diam. Dan Br saya, dua-dua tu masuk dua-dua. So, tak ada Br yang tinggal. So, tak adalah HBr. Setuju? Okay. So, that is proses yang berlaku, kenapa dia tak ada HBr. Next, kalau tadi adalah proses mengganti, sekarang adalah proses tambah. Kita tambah. Soalan pertama, saya buang tak apa-apa? Saya tak buang apa-apa. Betul, saya buang double bond lah. Saya buang double bond. Okay, saya buang double bond. Kelas saya sekarang 19 orang. Dalam keadaan ni, kelas saya 19 orang. Dalam keadaan ni, kelas saya 21 orang. Saya tak buang siapa-siapa. Kelas kamu sekarang 19 orang. Saya tak buang siapa-siapa. Apa yang saya buat, saya tambah masuk 2 orang. 19 orang yang kekal dari awal. Hampa semua ni duduk ada je dalam tu.
Okay? Alright? So apa yang berlaku sekarang? Saya bawa masuk kawan baru sahaja. Kawan baru masuk, duduk dan diam. Orang lama kekal. So saya tak ada proses penggantian. Tak ada siapa perlu keluar untuk menggantikan orang lain. Kita hanya ada proses tambah. Setuju? Okay? So kalau setuju, dalam bahasa Inggerisnya ataupun dalam bahasa sainsnya, gantian ini adalah substitution. Alright? Substitution. Penggantian, substitution. Kalau kamu belajar minggu depan, substitution, kalau tak silap saya ada 3 jenis. Kamu akan belajar free radical substitution, electrophilic substitution, nucleophilic substitution. Penggantian pun ada banyak jenis. Siapa yang menggantikan tempat tu? Alright, dia ada banyak jenis. Tapi sebab kamu tak belajar lagi, saya bagi tahu siap-siap lah kat sini. Untuk equation pertama ni, dah buruk dah. Tulis balik. Alright, dah penuh dah. So, untuk equation pertama ini, okay, bukan UV. In the dark. Okay, dia no reaction. Tadi saya bincang UV kan, so sorry. Bincang yang UV. Okay, sorry ya. Okay, so untuk proses ni tadi kita guna perkataan gantian. Gantian kat sini sebenarnya adalah substitution, proses penggantian berlaku. Substitution banyak jenis dan jenis ini adalah free radical substitution. Kamu akan belajar benda ni dalam 1.6. Alright? Setakat ni kenapa dia free radical, belajar dalam tutor dengan cikgu tutor kamu. Cuma sekarang saya nak fokus pada perkataan substitution. Saya nak kamu nampak bahawa ada proses penggantian berlaku. Nampak yang tu? Alright, proses penggantian tak perlu apa-apa knowledge kimia weh. Proses penggantian tu hang memang nampak. Okay? Kalau hang tak nampak tu hang memang hang saja tak nak belajar dengan saya tu. Okay? So, sama kat sini saya ada proses penambahan yang berlaku macam kita bincang tadi. Tak ada apa-apa yang keluar, tak ada siapa-siapa yang diganti. Yang berlaku adalah proses pertambahan. So, bahasa kimia kita guna perkataan addition. Sama, addition ada banyak jenis. Ada nucleophilic addition, ada electrophilic addition. And over here, dia adalah electrophilic addition. Saya kena simpan sikit benda untuk kamu belajar dan tutor. Tak boleh ajar semua. Yang ni, kenapa electrophilic ataupun tak pernah dengar. Saya tahu kamu tak pernah dengar. Alright, kamu akan belajar dan tutor pergi cari apa tu apa tu electrophilic addition, apa tu free radical substitution. Again, yang saya nak fokus hari ini masih adalah kepada addition atau substitution. Saya nak kamu nampak dia diganti atau ditambah. Okay? Dan ayat dia sangat senang. Ganti, saya ada something, saya kena buang something ni, saya ganti dengan orang lain. Tu ganti. Tambah, semua benda yang ada kekal ada. Kita hanya tambah. Okay? Konsep yang sangat senang. Jangan duk bagi alasan tak nampak, tak faham. Setakat ganti dengan tambah pun tak faham, tak tahu nampak. Okay? So this is what we call type of reaction. Boleh masukkan dalam lab report kamu. This is what we call type of reaction. Untuk cyclohexane, ada kehadiran UV, ada reaction, dia adalah free radical substitution. Kalau cyclohexene, double bond, kehadiran double bond, dengan UV atau tak ada UV, as long as dia ada berlaku penambahan, dia akan jadi electrophilic addition. Okay? Dia adalah proses reaction tu. Alright, proses reaction ada banyak jenis, kamu akan belajar along the way. Okay? So, untuk part C, kita dah cerita reagent, function, condition, chemical equation dah settle, type of reaction dah settle, last but not least. Kita ada perbezaan dari segi UV dengan in the dark. Kita ada perbezaan dari segi UV in the dark dan kita tahu untuk bezakan dia orang, dark adalah wajib. Okay, settle yang tu. Soalan saya, UV. Okay, what is the function of sunlight? Anybody? Yeah, anybody? Provide energy. So
provide energy for the hemolytic cleavage of halogen. Alright, Fahmi? Provide energy. Hemolytic cleavage of halogen. Saya cari dapat tu je. Oh, cari dapat yang tu je. Cari ke salin? Oops. Google Miss Google. Google kawan sebelah. So tak payah tanyalah. Dia bila seorang, dua orang betul tu, satu kelas betul dah tu. Alright, jawapan mereka betul ya. Provide hemolytic cleavage for provide energy for hemolytic cleavage for halogen. Okay. Jangan hanya jawab provide energy. Kerja dia bukan hanya bagi energy, kamu kena bagi tahu bagi energy untuk siapa. So provide energy for hemolytic cleavage. Okay. For halogen. Okay. That is the process yang berlaku lah. Yang ni akan menjelaskan kenapa kamu jadi free radical. Bila kamu belajar dalam kelas nanti, dalam tutorial kamu, yang ni akan menjelaskan apa yang berlaku kat sini. Okay? Alright. Ayat ni hafal. Soalan favourite. Function of sunlight tu soalan favourite gila tak gaban. Alright. Almost tiap-tiap tahun keluar. Soalan favourite. Memang soalan favourite. Okay? Sebab sunlight tu sekarang memainkan peranan. Kenapa dia jadi soalan favourite? Bukan sebab ayat dia senang ataupun apa. Tak. Sebab gelap dengan ada cahaya matahari membezakan diorang. So, kenapa cahaya matahari boleh bezakan diorang? So, dia jadi soalan favourite lah. Okay? Alright. So, I think that's it sahaja untuk lab report kamu. Untuk discussion. Ada masalah sebelum saya move on ke conclusion? Ada masalah? Boleh? So, untuk eksperimen like this, untuk eksperimen yang melibatkan part A, part B, part C, part D, dan untuk eksperimen yang di mana part A tak ada kaitan pun dengan part B. Kamu tak guna bahan part A untuk part B. Itu maksud tak ada kaitan. Okay? So, bila dia tak ada kaitan dalam result kamu nanti, dalam discussion kamu nanti sayang, nak senang, bezakan diorang. Macam saya buat ni. Alright? Jangan nak buat semua benda dalam discussion tanpa kepala. Pening. So, discussion kamu untuk part A, discussion untuk part A. Discussion untuk part B, discussion untuk part B. Senang. Alright? Kamu tak payah pening. Okay? Itu cara dia lah. Kita akan buat. Discussion untuk siapa yang nak tanya, boleh point form atau tak, ataupun mesti kena paragraf. Boleh point form dengan syarat ayat penuh. Boleh guna titik, boleh guna 1, 2, 3. Tak ada masalah dengan syarat ayat penuh. Okay? Jangan jawab kat saya statement macam ni. Apa benda? Jangan guna simbol meningkat. More soot, more percentage carbon. Jangan bagi statement macam ni kat saya. Bila saya kata boleh point form, boleh letak dalam bentuk point tapi kena ayat lengkap. Lagi senang. Tak payah buat paragraf panjang, bukan nak ambil muat pun kan. Tak payah. Okay, tak payah. Alright. And semua report kamu daripada awal kena adalah dalam bahasa Inggeris sehingga conclusion yang saya akan bincang sekali lagi. Okay. So, ada soalan apa-apa sebelum saya masuk conclusion? Okay. Conclusion saya hanya akan ajar sekali dan hanya adalah untuk eksperimen ini sahaja. Kamu kena belajar untuk tulis conclusion sendiri. Macam mana nak tulis conclusion ataupun dia bukan tulis weh. Macam mana nak jawab conclusion? Kenapa saya kata jawab? Sebab conclusion is actually the answer for your objective. Objektif adalah purpose kamu buat amali ni. Objektif adalah kenapa saya nak buat amali ni. Conclusion adalah kamu dapat atau kamu tak dapat untuk amali ni. Okay? So, what objective you are having? How many objective you are having? Ada berapa objektif? 2. Okay, thank you. So, pertama, objektif dia adalah distinguish between saturated and unsaturated hydrocarbon. So, how to distinguish between saturated and unsaturated hydrocarbon? Jawab objektif itu daripada dapatan eksperimen kamu. Eksperimen kamu kita dah buat 4 test. Your combustion, your solubility, your bromine test, and your Bayer test.
Test yang mana yang boleh membezakan saturated dengan unsaturated hydrocarbon? Part A, boleh? Boleh lah, dikirakan boleh lah. Tak jelas tapi boleh lah. Part B, boleh? Part B tak boleh. Part C, bromine test, boleh? Ngangguk. Kedua-dua keadaan ke bromine test? In the dark and in the UV? No. No, But hanya in the dark je. hanya in the dark je. Bayer test, boleh? Boleh. So, cara nak tulis conclusion, jawab ayat tu. Saturated and unsaturated hydrocarbon can be distinguished alright, can be distinguished by using combustion, by using bromine test in the dark, by using Bayer test. Alright, bila saya kata menjawab objektif, alright, misal saya selalu pesan kat budak, conclusion sebenarnya adalah jawab objektif. Dan hang tahu jawapan yang saya biasa dapat? Objective are achieved. Aku jumpa lagi ayat ni, aku suruh ulang ayat ni atas kertas majung sampai kertas majung tu dari putih jadi hitam. Hang tahu? Bila saya kata answer objektif, jawapan yang saya nak adalah hang jawablah betul-betul. Bila hang kata objective are achieved, hang achieve apa benda? Alright? So conclusion adalah sentiasa menjawab objektif, tetapi bukan objective are achieved. Saya tak nak ayat tu sama sekali, ever in your life. Ever. Okay? So, kita sentiasa refer pada objektif. Objektif kata nak bezakan saturated dengan unsaturated. Okay, macam mana nak beza? Siapa yang boleh bezakan? Tulis dia tak? Tu cara dia. So, yang kedua, study the chemical properties of alkane and alkenes. Chemical property adalah apa yang kita belajar tadi. The gantian and the tambahan. Kamu akan perasan, alright, untuk alkane, kita dah tak boleh tambah apa-apa. Kenapa kita tak boleh tambah apa-apa langsung? Saya tak boleh ada proses penambahan. Sebab semua orang dah cukup 4 ikatan. Nampak? Ataupun lebih tepat sayang, semua orang dah cukup 4 single ikatan. Semua orang pegang 4 single bond. So single bond ni tak boleh putus lagi dah. Tak boleh nak ringkaskan lagi. Tetapi alkene tu dia sekarang dah cukup 4 ikatan. Tetapi dia bukan 4 single bond. Dia ada kehadiran double bond. Dan double bond tu kita boleh ringkaskan lagi untuk jadi single bond. Sebab tu satu hanya boleh ada proses penggantian. Kita hanya boleh ganti benda dalam tu. Satu lagi kita boleh tambah sebab saya masih ada kerusi kosong yang boleh dikeluarkan. Okay, nampak? So that is your chemical property. Okay, that is your chemical property. Dia guna alkane kan? Alkanes are saturated. Therefore, it can only undergoes substitution. Okay. Yang tu alkane. Dia dah saturated. While alkenes adalah apa? Unsaturated. Are unsaturated. Therefore, it can undergoes addition. Tu chemical property lah. Alright, yang tu chemical property lah. Proses yang dia boleh berlaku. Proses chemical reaction yang dia boleh berlaku. Okay. Dalam practical test kamu nanti,
Sebab dalam practical test pun kadang-kadang kita jumpa lagi budak jawab dalam conclusion objective achieve. Aku rasa macam apa benda lah, apa tulis. Apa benda. So conclusion adalah sentiasa tengok balik pada learning outcome, tengok balik pada objektif eksperimen kamu. Apa purpose kamu buat? Alright, kenapa saya buat conclusion, kenapa saya buat amali ni? Apa dapatan yang saya nak tengok? Tengok balik pada objektif. Dan bila kamu jawab, hang jangan jawab dapatan yang bodoh-bodoh tu, hang dah buat dah amali tu. So kamu kena tulis balik dapatan conclusion yang kamu dapat tu. Dari awal saya bagi tahu, hari Jumaat hari tu kita buat amali, dari awal saya bagi tahu, amali kita hari ni nak bezakan double bond dengan single bond. Sebab tu conclusion pertama, siapa boleh bezakan double bond dengan single bond? Siapa boleh bezakan alkane dengan alkane? Tulis. Dan saya tak tulis semua part A, part B, part C, tak. Saya hanya tulis part A untuk combustion, part C saya hanya tulis bromine test in the dark, sebab hanya in the dark boleh bezakan, dan Bayer test. Yang lain tak boleh beza, jangan tulis. Sebab yang lain tak memberi result. Tak memberi result yang kamu boleh guna untuk bezakan diorang. Okay? Belajar untuk tulis conclusion. Bukan benda yang susah, benda yang senang. Sebab kamu dah buat. Kalau kamu buat, kamu akan boleh ada conclusion yang senang. Okay? Soalan? Ada apa? Question? Tak ada? Kalau tak ada, let report ni. Boleh hantar bila? Sekarang. Cepat, let report. Nak hantar bila? Boleh lewat esok boleh tak, Miss? Oh, kawan kamu kata esok. Esok. Alah, saya bagi seminggu ke, saya bagi 2 minggu ke, kamu akan buat the day before juga. Betul tak? Aku pun student dulu saya dulu pun student yang lagi teruk daripada you all. Saya bagi seminggu ke, saya bagi 2 minggu ke, kamu buat malam sebelum kena hantar juga. So esok, kita hari ni sekarang dah pukul 11 lebih, esok sebelum pukul 12. Supaya kamu ada setengah hari lagi nak berjoli di college yang tak ada apa tu. Okay, esok sebelum pukul 12 tengah hari. Setuju? Miss, report kena tulis prosedur. Dan report esok sebelum ke 12 mana? Is. Sebelum pukul 12 tengah hari. Esok. Bukan ini, gila. Prosedur tak kisah dia balik lah. Okay, apa yang nak kena ada dalam Boleh, Miss. report? On. Title standard lah. Objektif wajib lah. Takkan buat result, takkan buat lab report yang tak tahu apa objektif dia kan. Title, objektif, saya nak introduction. Introduction penting. Introduction adalah benda asas yang kamu perlu tahu sebelum kamu buat amali. Contoh, amali kita adalah saturated, unsaturated hydrocarbon. So kamu pun bincanglah apa tu saturated, apa tu unsaturated dengan saturated, apa tu hydrocarbon. Alright, kamu bincang benda tu. Okay. Introduction tak perlu panjang. Saya tak perlu introduction 2 paragraf, 3 paragraf, tak payah. Introduction saya nak a few ayat je. Okay. Title dah tahu dah. 1 ayat saturated, 1 ayat unsaturated, 1 ayat hydrocarbon. Mungkin kamu ada 4 task. Kamu ada 4 part. Kamu ada part A, kamu ada part B, part C dengan part D. Okay. So, part A kamu pun bagilah 1 ayat, 2 ayat cukup lah. Alright, 1, 2 ayat pasal part A. Apa maksud 1, 2 ayat pasal part A? Part A adalah combustion. Benda asas pasal combustion apa? Jenis combustion lah. Betul? Introduction, alright, introduction adalah benda yang kamu dah tahu sebelum kamu buat amali. Kamu tak buat lagi, tapi kamu dah tahu dah. Contoh kalau combustion. Han tak payah buat combustion pun han tahu combustion ada 2 jenis. Han ceritalah 2 tu. Jangan cerita apa-apa pasal result, jangan cerita apa-apa pasal prosedur kamu. Tak ada kaitan. Introduction adalah kamu baca dan kamu, apa orang kata? Pengetahuan yang kamu kena ada sebelum amali. Alright, so kalau combustion, jenis combustion apa? Kalau part B adalah solubility. Terangkanlah, mungkin solubility boleh dalam apa jenis.
Alright, boleh dalam air, boleh dalam organic solvent, pergi Google yang tu. Sama, tak perlu banyak, 1-2 ayat je max. Alright, point form boleh. Again, point form boleh dengan syarat ayat lengkap. Part C pun sama, boleh masukkan function bromine test. Sebab function bromine test tu sepatutnya kamu dah tahu sebelum kamu buat amali. Alright. Part D, Bayer test. Samalah, kamu boleh masukkan 1-2 ayat. Again, introduction, nama pun introduction. Okay, adalah intro yang kamu kena ada sebelum kamu buat amali. So that is your title, objective, introduction, and then procedure tak payah, saya nak result terus. Lepas result, saya nak discussion. Yang inilah yang akan banyak. Lepas tu saya nak conclusion. Tu je. Okay, tu je. Jangan hantar bahasa Melayu kat saya, tak pandai. Miss? Waduh, video asal ciuman. Miss, awak ambil dia. Oh, Miss. Weh, Miss ya? Miss? Dia dah left lah. Dia dah left ha. Tak tahu lagi. Miss, mic tak buka, Miss. Mic. Saya terkeluar dan saya tertekan end call. Nampak gila saya nak habis kelas dah kan? So, yeah. Saya minta maaf. Saya duk sapu mousepad saya betul tertekan. Okay, so kalau tak ada apa, lab report esok sebelum pukul 12 tengah hari. Google Classroom. Okay? Question? GC. Saya akan buat tapak nanti. Okay? Miss, saya dengan Naim lah, Miss. Internet dia lag, Miss. Ya, okay. Alright, lagi? Soalan? Kalau tak ada apa, that's it je. Alright, so I'll see you next week. Oh, tak ada. Next week cuti raya. Bye-bye. Tak jumpa lah seminggu. Jumpa 1 minggu lagi. Happy Chinese New Year, Miss. Thank you. Alright, so I think that's it for today and I'll see you